Faham tak? Tuan-tuan sekalian, beli kapet tu tak usah beli sejadah biasa ni, beli kapet tu pi nilai 3. Tak tak? Pi beli kapet tu, kapet apa, kapet Korea apa yang jenis yang kita sujud tenggelam. Tak? Pukul 5 pagi sembahyang tahajud sedap-sedap duha. Sedap sangat tu, lena kat dalam tu. Tarik nafas masuk dalam hidung tu, berjibir seketul-seketul tu. Sedap tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ni nak menghadap Allah waktu kita seorang-seorang ni, nak didik ikhlas ni. Siapa pun tak tengok. Siapa pun tak tengok. Ikat serban dia nanti. Tak nak. Nak pi masjid pakai serban dia segan, malu. Siapa pakcik tak pakai serban masjid? Saya bukan tak mau pakai serban Ustaz. Saya satu je masalah saya. Apa masalah dia? Lagi orang duk tolak di imam tu masalah. Dia tak pakai serban. Ikat serban elok, bubur pin kot takut dia terongkai. Tak kat situ elok. Setiap kali nak mayang, nak bangun tahajud seorang-seorang tu pakai serban, pakai jubah. Tuan-tuan, bubuh ridak atas bau. Oh, tuan-tuan, kita buat ibadat secantik-cantiknya waktu kita seorang-seorang menghadap Allah. Belajar ikhlas. Esok jangan cerita kat orang. Ni selfie pula. Ya mak, alhamdulillah dapat berqiyam mulai malam ni. Mendidik ikhlas dalam hati dengan berpakaian paling cantik. Jadi sum'ah lah. Faham tak ni Ustaz Syamad? Ajak benda-benda ni kena asuh, kena didik. Sallallahu alaihi wasallam. Paling kalau tak boleh nak lebih waktu kita duduk seorang-seorang, sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dapat sama pun tak apa dah. Macam mana kita sembahyang kat masjid, macam tu kita sembahyang kat rumah. Pun tak apa dah, sallallahu alaihi wasallam. Nak didik hati tu, tak boleh bayang tak kalau kita sembahyang, tok guru sembahyang, kita duduk tepi kita. Kita sembahyang, tok guru yang ajak kita sembahyang tu dia duduk tepi kita ni. Tuan-tuan agak sembahyang kita macam mana? Cantiklah tuan-tuan. Allah. Betul tak kena. Sebab tok guru kat sebelah saya. Padahal dia tak tengok pun dia lena. Tuan-tuan, kita baik pasal duduk berasa macam Allah duk tengok kita. Macam mana kita nak didik ibadat kita supaya kita berasa macam Allah sentiasa melihat apa saja perbuatan ibadat kita. Sampai dia bawa apa? Sampai dia bawa keluar daripada ibadat kita. Kita nak buat apa pun duk berasa macam Allah tengok kita. Nak buat baik, berasa macam Allah tengok kita. Nak sedekah, berasa macam Allah tengok kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak pergi masjid, berasa Allah duk tengok kita. Nak duduk dalam masjid, berasa macam Allah tengok kita. Nak buat maksiat, berasa macam Allah tengok kita. Nak pegang satu benda, berasa macam Allah tengok kita. Nak tulis satu benda, berasa Allah tengok kita. Orang ni akan jadi orang yang paling baik. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dua peringkat, musyahadah dan muraqabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu tuan-tuan, yang tu disebut sebagai hubungan kita dengan Allah. Macam mana pula ihsan sama manusia? Dia panggil ihsan dalam muamalah. Nabi SAW sebut, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak faham macam mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam mana nak jaga hubungan kita sesama manusia? Bukan setakat manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun Allah suruh kita bersifat ihsan. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza qataltum fa ahsinu qitlatah. Kalau kamu nak membunuh, perelokkan pembunuhan kamu. Muka surat 49. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang paling atas. Wa idza dzabakhtum fa ahsinu zibahatah. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu. Tajamkanlah pisau kamu dan salli ala sayyidina Muhammad, dan tenangkanlah haiwan nak disembelih. Segerakan penyembelihan kamu. Nabi SAW suruh. Kalau dalam bab urusan dengan makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh ihsan, apatah lagi sama-sama manusia. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Imam Ahmad kata, salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh haram makan ikan yang dibakar. Macam mana keadaan? Jam kita tuan-tuan. Jam. Makan ikan bakar macam mana? Yang dibakar ketika hidup. Tu. Tambah sikit. Dia ambil ikan hidup-hidup terus bakar dia, tak boleh. Maksud dia kena siang dia dulu, kena matikan dia baru bakar. Nabi SAW pernah lalu satu kawasan, ada busuk semut, ada orang bakar busuk semut. Dia kata ni, Nabi marah. Nabi kata ni, orang ni telah mengazab dengan azab Allah. Hak untuk membakar ini hak Allah.
Sampai ke tahap macam tu Islam ajar. Tak boleh tunjuk pisau dekat orang, dekat binatang yang nak kita sembelih. Tak boleh sembelih binatang. Sembelih orang duk buat zaman time-time kita duk buat korban kan. Ikat sekok kat situ, ikat sekok kat sini. Tuan-tuan, waktu nak sembelih yang ni, yang tu duk tengok, dia takut tuan-tuan. Islam tak bagi tu. Allah marah tuan-tuan. Suruh tutup, jangan bagi dia tengok sembelihan apa ni yang lagi satu kawan dia tu. Dia takut, nampak dia punya ketakutan yang boleh dekat muka dia. Nabi tak bagi. So pandang ke arah lain. Jangan. Faham ni? Ni petunjuk pisau pula. Siap. Lepas ni hang pula. Kau tu kata dah. Tuan-tuan, yang main. Faham lah. Tapi tak bagi. Kita pergi sembang pula. Ada pergi sembang kan? Pergi kat lembu tu. Jangan lupa lah, jangan lupa. Nanti kat akhirat jangan lupa. Macam-macam perangai orang tuan-tuan. Saya sembang. Cuma adab, jaga sampai ke tahap kita bermuamalah, berurusan dengan binatang pun sampai ke tahap yang macam tu. Saya lihat apatah lagi dengan manusia. Tuan-tuan nak rahmat Allah mai dekat kita, tuan-tuan jaga hubungan kita sama-sama manusia. Macam mana nak faham hubungan kita sama-sama manusia ni apa dia tuan-tuan sekalian? Dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil letak diri kita di tempat dia. Tuan-tuan nak Allah sayang kat tuan-tuan, tuan-tuan kena sayang kat orang lain. Letak diri kita di tempat orang. Macam mana letak diri tempat kita? Tuan-tuan, kalau kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong dia. Kita tak suka orang duk tengking-tengking, cakap kasar-kasar kita. Kita jangan duk tengking-tengking, cakap kasar-kasar dengan orang. Faham tak ni? Tuan-tuan tak suka orang tipu kita. Kita jangan duk tipu orang. Tuan-tuan tak suka orang khianat kita. Kita jangan khianat kat orang. Tuan-tuan tak suka orang cerita aib kita, tuan-tuan jangan duk bercerita aib orang. Ingat tu elok, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak suka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang duk dengar tentang keaiban kita, tuan-tuan jangan duk pergi tadah telinga dengar tentang keburukan orang, keaiban orang. Boleh faham tak tuan-tuan sekalian? Salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam ihsan ini ada takut dan harap. Muka surat salli ala sayyidina Muhammad 50. Dalam ihsan ada takut dan harap. Mereka yang mempunyai ihsan dalam diri, dia ada dua sifat dalam ibadat dia. Yang ni khauf wa raja'. Takut dan harap. Dua sifat ini adalah takut dan harap. Antara syarat dan adab ketika beribadah adalah kita perlu ada rasa takut. Kita takut Allah tak menerima amalan kita. Pada masa yang sama kita juga berharap agar Allah mengkabulkan segala amalan kita. Dua perasaan ini haruslah digabungkan secara seimbang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana wa raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan pengharapan dan bimbang, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarjuna rahmat rabbih. Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat daripada Tuhannya? Kedua-dua sifat ini, iaitu takut dan harap, perlulah ada dalam setiap doa dan amalan kita. Ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail sedang membina Kaabah di tapak sedia ada, mereka berdoa dengan doa ini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim membina Baitullah bersama dengan anaknya bernama Ismail sambil berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka terus mengulang doa ini sehingga Kaabah siap dibina. Para ulama mufassirin menangis apabila mentafsirkan ayat ini. Mereka berkata, wahai kekasih Allah, kamu sedang melakukan perintah Allah, kamu seorang Rasul ulul azmi, bapa daripada segala Nabi, namun kamu masih lagi mengangkat tangan dan berdoa agar Allah menerima amalannya. Bagaimana pula dengan kami?
Siapa kami yang sentiasa merasa selesa apabila melakukan ibadah tanpa risau sedikit pun seolah-olah ibadat kami diterima.